Dr. Syamsuri, kita panggil nama glamour dia lah Dr. Sam. Dr. Sam. Dr. Nama Sam, glamour. ya. Apakah perkara yang siswa OKU perlihatkan boleh laksanakan seperti rakan-rakan yang lain? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Sia selaku moderator forum kita pada petang ini. Yang saya hormati Tuan Pengarah dan Timbalan Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, Dr. Alijah Ujang, rakan panelis saya, Cikgu Amir dan para hadirin ataupun para penonton yang saya kasihi sekalian. Sebelum saya jawab soalan Cikgu Sia tu, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Ilmu Khas atas penganjuran forum petang ini, dan saya berbangga untuk sama-sama dalam forum ini untuk berkongsi serba sedikit pengetahuan dan pengalaman saya sebagai produk sekolah pendidikan khas, sebagai produk pendidikan inklusif dan produk universiti yang berjaya menamatkan pengajian sehingga ke peringkat PhD. Jadi apa berbalik kepada soalan Cikgu Sia tadi, apa siswa OKU penglihatan boleh lakukan? Kalau nak disenaraikan tu banyaklah apa yang diboleh lakukan. Okey, sebab tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, okey, OKU penglihatan hanya tidak boleh melihat. Okey, bezanya tuan-tuan dan puan-puan yang majoriti di sini mampu melihat, tetapi OKU penglihatan tidak mampu melihat. Okey, jadi itu yang membezakan. Kebolehan itu lebih kurang sama kerana status penglihatan seseorang itu tidak menentukan kebolehan dia. Okey, sama dengan orang lain juga kan. Kalau orang biasa pun kebolehan berbeza. Ada yang mampu bermain bola dengan baik, ada yang mempunyai suara yang sedap kan, mampu menyanyi dengan baik, ada yang mampu melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi, ada juga yang tidak bersekolah dan sebagainya. Begitu juga dengan OKU penglihatan. OKU penglihatan juga ada yang belajar sehingga ke peringkat ijazah sarjana, ijazah ke doktor falsafah dan sebagainya. Ada juga yang belajar di hanya belajar mendapat pendidikan rendah, ataupun ada juga yang tidak mendapat pendidikan formal. Ada mereka yang berkebolehan untuk melakukan kerja-kerja seperti menjadi juru urut. Okey, ada juga yang mempunyai suara yang merdu, yang boleh menyanyi. Tapi ada juga OKU penglihatan yang tak boleh menyanyi. Okey, jadi status penglihatan itu, apa yang saya nak tekankan di sini, status penglihatan itu tidak menentukan kebolehan seseorang. Okey, ini kita refer kepada kategori OKU penglihatan itu sendirilah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, OKU penglihatan secara umumnya terbagi kepada dua, iaitu totally blind ataupun buta sepenuhnya, dan
low vision ataupun berpenglihatan terhad. Jadi kemampuan untuk melihat ni berbeza antara dua kategori ni. Kalau totally blind ni biasanya dia tak nampak langsung ataupun dia punya tahap penglihatannya sangat rendah dan visual field iaitu bidang penglihatan, ruang penglihatan mereka sangat kecil. Berbeza dengan mereka yang low vision, mereka yang rabun, ada setengah-setengahnya masih boleh membaca tulisan bercetak, ada juga yang masih boleh memandu kenderaan. Jadi antara OKU penglihatan pun kebolehan berbeza berdasarkan kategori penglihatan mereka. Okay. Jadi suka saya merujuk kepada definisi OKU itu sendiri. Orang kurang upaya ni merupakan mereka yang mempunyai kecacatan fizikal, mental ataupun sensori dalam jangka masa yang panjang. Okay. Dan apabila berinteraksi dengan halangan akan menyekat penyertaan penuh dan efektif mereka dalam masyarakat. Okey. Lihat di sini daripada definisi tersebut ada dua perkara yang penting, kecacatan mental, fizikal dan sensori dalam jangka yang panjang, itu satu. Okey, tapi kecacatan itu tidak menjadikan mereka disable ataupun tidak berupaya ataupun kurang upaya. Bila mereka menjadi kurang upaya? Apabila terdapat halangan yang menyekat penyertaan penuh mereka dalam masyarakat. Jadi bila ada halangan ni, inklusif itu tidak akan berlaku. Apa contoh halangan? Okey, bila OKU penglihatan tidak ada bahan bacaan dalam bentuk braille contohnya. Okey, dia diberi bahan bacaan dalam tulisan bercetak. Jadi dia raba-raba, tak ada apa. Itu menyebabkan dia tak boleh membaca sama dengan orang lain. Tapi kalau diberi halangan itu dipecahkan ataupun halangan itu dihapuskan, seperti tulisan bercetak tadi ditukar kepada tulisan braille ataupun tulisan bercetak tadi OKU penglihatan tersebut dia scan menggunakan pengimbas dan convert ke dalam teks dan dia boleh baca menggunakan perisian pembaca skrin. Jadi halangan itu telah tiada dan orang OKU penglihatan itu mampu membaca seperti orang lain, rakan-rakannya yang lain juga. Okay, jadi kalau nak seperti yang apa yang saya nak jelaskan di sini, apa yang OKU penglihatan yang mereka tidak boleh buat adalah melihat, terutamanya yang totally blind lah. Yang lain-lain sama je lah dengan orang lain, lebih kurang sama. Cuma bagi sesetengah perkara kita perlu buat reasonable accommodation ataupun penyesuaian munasabah. Contoh saya bagilah, kalau OKU penglihatan nak main bola contohnya, mungkin tuan-tuan perempuan pernah tengok kan, sekarang dia ada bola yang ada loceng. Jadi kalau bola yang ada loceng tu berbunyi, jadi OKU penglihatan tu tahulah kedudukan bola tu. Jadi dia akan kejar bola tu berdasarkan bunyi lah. Itu sekarang lah. Kalau dulu masa time saya sekolah dulu, kami main bola, masa tu bola loceng belum ada lagi. Jadi kita gunakan plastik, beg plastik tu. Kami letak bola tu dalam beg plastik. Jadi dia akan keluarkan bunyi. Jadi kami ramai-ramailah kejar bola tu. Bola satu, orang ramai. Nak sepak bola kadang-kadang susah kan, tak dapat kan. Tak dapat sepak bola, kita sepak orang lah.
Jadi itu reasonable accommodation. Dalam menjalani kehidupan harian, banyak penyesuaian yang telah dilakukan untuk membolehkan OKU penglihatan melakukan aktiviti harian ataupun melakukan pekerjaan sama dengan orang lain. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, komputer sekarang telah dilengkapi dengan perisian pembaca skrip yang membolehkan OKU penglihatan melayari internet, menyediakan dokumen, menyediakan bahan pengajaran. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya Kuala Lumpur sekarang sedang dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Jadi saya bekerja dari rumah dan segala aktiviti pengajaran saya termasuklah forum hari ini saya lakukan melalui dalam talian di rumah. Jadi dengan teknologi khususnya banyak membantu OKU penglihatan untuk berfungsi sama dengan orang lain. Okay. Saya rasa saya menjawab soalan Cikgu Sia. Nanti kalau ada soalan tambahan nanti boleh dipersilakan lah. Okay. Terima kasih Dr. Sen. Jadi Dr. Sen tadi telah berkongsi satu idea yang bagus kepada kami semua sebagai guru-guru dengan siswa-siswa yang baru. Itu Dr. Sen pernah bermain bola masuk dalam beg plastik. Betul. Bola itu yang boleh masuk dalam beg plastik yang sesuai untuk dimain bagi orang-orang buta. Ini memang satu idea bagus Dr. Sen. Terima kasih Dr. Sen. Ya, sama-sama Cikgu Sia. Seterusnya, saya ingin nak bertanya Cikgu Amir. Cikgu Amir mempunyai pengalaman mengajar yang banyak di sekolah khas pendidikan. Bolehkah Cikgu Amir mengkomunikasikan semua? Apakah keunikan mengajar OKU penglihatan? Assalamualaikum dan saya ucapkan kepada yang berusaha, Tuan Pengarah dan Timbalan Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, yang dihormati dan disayangi para pensyarah Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Ilmu Khas, dan ucapan terima kasih saya tujukan kepada Dr. Alijah binti Ujang selaku Ketua Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Ilmu Khas atas jemputan, dan ianya sangat saya rasa sangat berbesar hati kerana dapat kembali ke alma mater saya, iaitu tempat belajar saya, untuk berkongsikan pengalaman saya yang tak seberapa, hanya baru 6 tahun. Apa yang saya boleh cakap kat sini tentang keunikan ataupun kemanisan selama 6 tahun saya bergelar sebagai seorang guru pendidikan khas bagi murid-murid penglihatan di sebuah sekolah pendidikan khas, yang totally murid-murid di sekolah tersebut merupakan murid-murid penglihatan, sama ada seperti yang Dr. Sam cakapkan tadi, iaitu B1 ataupun B2. Dan ada juga sekarang ni di sekolah kami murid-murid yang terdiri daripada murid-murid multiple disability. Ada satu kelas di mana mereka ketidakupayaan major mereka merupakan penglihatan dan ada ketidakupayaan sampingan seperti slow learner, autism, ADHD dan sebagainya. Okey, keunikan yang saya dapat ada satu kemanisan apabila mengajar dalam bidang pendidikan khas penglihatan ni ialah dari segi murid yang pelbagai kategori. Ada murid yang kita kata apa ni, yang totally blind, ada yang penglihatan terhad. Penglihatan terhad ni ada kategori yang dua yang agak teruk, dan ada juga yang penglihatan dia seperti kita, individu normal. Dan apa yang menarik ataupun saya rasa keunikannya ialah dari segi tentang tulisan braille. Tulisan braille ni, kemahiran untuk menulis dan membaca braille ni bukan, saya rasa bukan semua orang adalah, dan perlu dipelajari, dan ianya saya rasa sesuatu yang sangat istimewa. Dan juga keunikannya yang lain ialah murid-murid penglihatan ni dia ada satu yang kita kata kita ada dikurniakan 5 dira, walaupun satu dia yang telah disimpan ataupun diambil oleh Allah SWT pun Tuhan,
Tetapi Allah bagi kelebihan, Tuhan bagi kelebihan dari segi deri lain, deria bau. Dia boleh cam kita pakai perfume apa cikgu pakai, dia akan ingat dan dia akan tanya bila kita bertukar pakai perfume ataupun sesuatu yang lain, dia akan tanya, Cikgu Amir, cikgu biasa pakai yang minyak wangi bau ni kan, kenapa hari ni lain? Jadi dia dapat detect kita tu. Memang sense of macam dari segi pendengaran dia, dari segi deria bau dia sangat kuat. Dan saya juga pada tahun pertama saya mengajar, saya ditempatkan di SK Pendidikan Haji Alam Batu ini. SK Pendidikan Haji Alam Batu ini merupakan sekolah praktikum saya sebenarnya, dan apabila saya ditempatkan, penempatan pertama saya, alhamdulillah Tuhan menetapkan jodoh saya kuat dengan SK Pendidikan Haji Alam Batu ni. Jadi murid ni sangat peka bila dia sentuh kita ataupun dia raba badan kita, dia dapat anggarkan kita ni besar mana. Lepas tu yang saya rasa macam kelakar lah pengalaman memori yang manis bagi saya, bila dia sentuh tangan saya tu, dia dapat agak, dia kata, cikgu ni bukan tangan macam orang besar tau, ni macam saiz cikgu ni macam saiz kami je, dia kata. Saya kata yelah, memang betul saiz badan saya sebenarnya adalah lebih kurang dengan awak. Jadi kadang-kadang bila bawa murid pergi ke apa-apa program kat luar ke, kadang-kadang orang pun tertukar murid dengan guru. Dan apa lagi saya berkata kemanisan sebanyak 6 tahun bergelar guru ni, mungkin sambutan hari guru sebagai kalau guru biasa, dia lain tau, feeling dia tu, rasa dia tu. Kadang-kadang sosioekonomi murid-murid saya bukanlah semuanya parents dia, keluarga dia adalah keluarga yang sosioekonomi T20 macam tu. Kebanyakan adalah M40 dan kebanyakan adalah B40. Jadi bila hari-hari guru tu, mungkinlah kalau macam cikgu-cikgu yang mengajar di Arus Perdana dilimpahi dengan a lot of hadiah, tapi kami banyak juga hadiah, tapi hadiah-hadiah tu macam hadiah-hadiah yang menyentuh hati sebab diberikan dalam bentuk tulisan braille, kad tu dibuat, ditulis oleh mereka, maknanya ikhlas dari hati mereka. Dan yang macam buat saya tersentuh, sentiasa mendoakan saya lah, sentiasa mendoakan saya dari segi kerjaya saya, dari segi jodoh saya dan sebagainya. Walaupun mereka murid sekolah rendah, tapi mereka selalu macam memikirkanlah tentang guru mereka. Dan satu juga lagi keunikan ataupun kemanisan apabila murid kita masih lagi mengingati kita, walaupun dia dah pergi ke sekolah menengah, dia dah pergi ke universiti, bila jumpa tu dia masih lagi mengingati kita. So saya rasa ianya satu beberapa keunikan ataupun kemanisan sepanjang saya bergelar seorang pendidik bagi murid berkeperluan khas penglihatan. Okey, kembali kepada moderator kita, Cikgu Sia. Ya, terima kasih Cikgu Amir. Cikgu Amir tadi telah berkongsi tentang keunikan minyak wangi dengan saiz tangan. Yang saya sebagai guru biasa di sekolah, saya tak pakai minyak wangi. Tapi pelajar saya boleh mengecam cara jalan saya. Mereka kata dan jawab, oh tu cikgu saya tak tahu kaki dia. Mereka kenal cara kita berjalan kaki lah. Saya rasa mungkin ini memang keunikan untuk orang buta, di mana mereka mempunyai deria pendengaran yang lebih sensitif daripada orang biasa. Okey. Seterusnya, pada pendapat Dr. Sam, apakah masalah-masalah yang boleh dihadapi semasa belajar di sekolah khas penglihatan serta panduan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut? Okey, terima kasih Cikgu Sia. Masalah yang dihadapi semasa belajar di sekolah, kalau nak kira masalah tu memang pelbagai masalah lah. Bukan sahaja OKU penglihatan menghadapi masalah, bukan OKU pun menghadapi masalah. Tambah-tambah sekarang kita dalam pandemik COVID-19 ni, banyak juga masalah. Tapi secara umumnya saya bagi 4 masalah ataupun 4 halangan yang besar dalam pendidikan inklusif, dalam yang menghalang keterangkuman pelajar OKU penglihatan dalam pendidikan.
Yang pertamanya saya boleh katakan yang kerap juga saya hadapi adalah halangan ataupun masalah maklumat dalam mendapatkan maklumat, dalam mengakses maklumat. Okay. Jadi akses kepada maklumat ni kalau dalam pendidikan kita kata akses kepada bahan bacaan lah. Okay. Akses kepada bahan bacaan terutamanya dalam bentuk tulisan braille. Kalau dulu semasa saya belajar setengah buku teks tak ada dalam tulisan braille. Jadi biasanya lepas sekolah kami terpaksa stay back, dan kalau di sekolah menengah dulu kami belajar bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa dalam program inklusif. Pelajar-pelajar biasa akan bantu untuk membacakan buku dan kami braille. Jadi ada setengah mata pelajaran yang tak ada buku teks dalam tulisan braille langsung. Ada setengah yang buku yang tak lengkap, ada juga buku bilangan yang tak cukup. Jadi kalau dalam kelas tu kadang-kadang dua OKU penglihatan akan berkongsi satu buku. Jadi satu buku diraba oleh dua orang lah. Tapi saya rasa dalam untuk keadaan sekarang, isu akses kepada bahan bacaan ini sudah semakin kurang. Ianya belum 100% selesai, tambahan dengan keadaan silibus kita yang selalu bertukar-tukar kan, buku teks selalu bertukar. Jadi bila nak buat terjemahan dalam tulisan braille memang dia ambil masa sedikit. Jadi Kementerian Pendidikan sebenarnya telah memainkan peranan yang cukup baik dalam memperuntukkan sejumlah bajet untuk menterjemahkan buku-buku dalam bentuk braille. Tapi cuma kekangannya bila silibus selalu bertukar, jadi selalu kadang-kadang berlaku keterlewatan dalam penghasilan buku braille tersebut. Selain daripada itu, halangan informasi tadi juga merujuk kepada sistem pengajaran dalam kelas lah, penyampaian guru. Ini terutamanya kalau dalam program inklusif. Kalau cikgu tu tulis dekat papan hitam ataupun papan putih, OKU penglihatan, dia tak boleh nampak. Jadi berlaku halangan di situ. Jadi untuk memecahkan halangan tu, kalau selain daripada cikgu tu menulis, dia juga mungkin boleh bacakan. Okay. Ataupun dulu masa saya di sekolah, ada seorang cikgu ni dia tak suka tulis dekat papan hitam. Dia kata saya tak tulis dekat papan hitam, saya akan baca dan saya ikut kepantasan pelajar cacat penglihatan. Jadi kalau macam hari tu mood saya baik, saya akan braille slow-slow lah. Jadi bila braille slow-slow, kawan-kawan yang berpenglihatan tu boleh tulis dengan tenang lah. Kalau hari tu saya nakal sikit, saya braille laju-laju, cikgu tengok dah berhenti, dia terus lagi baca. Jadi orang yang rakan-rakan saya yang celik kat belakang tu, slow lah sikit, dia kata. Dia tak boleh nak kejar. Tapi kadang-kadang dia orang pesan lah, nanti kalau cikgu ni masuk, kau braille lah slow-slow sikit. Kita orang tak penat nak tulis nak tulis tangan kalau laju-laju, dia kata. Okey, jadi dalam mengajar pun guru terutamanya guru yang tidak dilatih dalam pendidikan khas, iaitu guru bagi murid tipikal yang mengajar di program inklusif, dia perlu ada pengetahuan lah bagaimana untuk membantu OKU penglihatan.
Itu halangan informasi. Selain daripada itu, halangan sistemik ataupun halangan sistem. Ini kadang-kadang polisi lah, apalah, kadang-kadang menyebabkan masalah juga kepada OKU penglihatan. Contohnya, pentadbir sekolah kata, you tak boleh masuk sekolah ni, you kena pergi sekolah pendidikan khas. Contohnya, kami tak ada kemudahan. Jadi, itu yang menyebabkan masalah. Kalau diberi alasan itu, kalau OKU penglihatan tu rumahnya jauh dengan sekolah pendidikan khas, macam mana kan? Okay? Itu halangan sistem ataupun polisi. Ini berkaitan dengan polisi, berkaitan dengan pentadbir. Okay? Seterusnya halangan fizikal. Halangan fizikal ini lebih kepada built environment lah. Halangan persekitaran, keadaan sekolah yang mungkin berbahaya kepada OKU penglihatan, longkang tak tutup. Jadi OKU penglihatan ada kemungkinan untuk jatuh ke dalam longkang dan sebagainya. Tapi saya rasa dengan adanya Malaysian Standard 1184, bangunan kita semakin hari semakin baik lah. Okay. Kalau dulu di UM, apa yang kami OKU penglihatan ni kata, kalau masuk UM tak jatuh longkang tak graduate, dia kata. Jadi dulu kebanyakannya OKU penglihatan kalau di UM memang akan jatuh longkang sebelum graduate. Macam seolah-olah itu syarat graduate, tapi sekarang dah ramai yang generasi muda ni di UM yang graduate tanpa jatuh longkang. Okay, itu halangan yang ketiga, iaitu masalah daripada segi fizikal. Dan yang keempat, yang ini yang paling besar sekali lah. Okay, ini masalah sikap ataupun halangan sikap. Okay, dalam memastikan OKU penglihatan dapat belajar dalam persekitaran yang inklusif, dapat terlibat sama dengan orang lain, menikmati peluang yang sama rata, sikap orang sekeliling, sikap pentadbir, sikap rakan-rakan, sikap guru-guru, sikap pensyarah perlu lebih positif. Kalau orang di sekeliling, guru-guru, pentadbir tidak peka, tidak mahu ambil tahu, prejudis, ada persepsi negatif kepada OKU penglihatan, sampai bila OKU penglihatan tidak dapat menikmati peluang yang sama rata dengan orang lain. OKU penglihatan tidak dapat menikmati pendidikan yang sama dengan orang lain. Jadi inklusif itu tidak akan berlaku. Jadi kalau dengan perubahan sikap ini, kalau sikap positif ada, dia akan mengubah yang lain-lain halangan yang saya katakan tadi, seperti halangan fizikal. Kalau sikap dia positif, dia faham, ingin membantu, okey, merasakan OKU penglihatan ni ada hak yang sama rata dengan orang lain, hak untuk belajar. Jadi ada sikap yang positif, jadi halangan fizikal, longkang akan ditutup. Okey, halangan sistemik, polisi-polisi yang mendiskriminasi itu akan dihapuskan. Okey, halangan informasi ataupun halangan akses kepada maklumat itu akan terhapus sebab sikap yang positif tadi yang ingin mengakomodasi keperluan OKU penglihatan itu sendiri. Okey, jadi dalam memastikan sikap ni, saya lebih suka mengajak guru-guru untuk mengamalkan breakthrough thinking. Okay? Pemikiran yang dan bukannya mengamalkan prerequisite thinking. Okay, kalau breakthrough thinking ni, macam mana saya boleh buat untuk bantu pelajar ini belajar
dalam kelas saya. Kalau prerequisite thinking ni, oh awak tak boleh belajar dekat dalam kelas saya sebab awak tak nampak. Ini pun untuk kebaikan awak. Lebih baik awak pergi sekolah pendidikan khas sebab banyak kemudahan, dia kata. Jadi lebih baik guru-guru mengamalkan breakthrough thinking supaya OKU penglihatan, masalah-masalah yang saya katakan tadi boleh diatasi. Okey, setakat tu dulu Cikgu Siap. Ya, terima kasih Dr. Sam. Jadi mungkin kita dengar saja suara Cikgu Amir dengan suara Dr. Sam. Saya mungkin nak tanya sikit hadirin sekalian, terutamanya siswa-siswa. Bolehkah sesiapa siswa-siswa yang beritahu kita, tadi Dr. Sam telah berkongsi dengan 4 halangan semasa dia belajar di sekolah khas. Bolehkah sesiapa siswa-siswa beritahu kita halangan yang kamu masih ingat yang diberitahu oleh Dr. Sam? Ada sesiapa mau cuba? Boleh buka mic dan jawab soalan siswa-siswa atau guru Vito. Apakah halangan yang dikongsi oleh Dr. Sam tadi? Hello. Ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Ya. Okay. Tadi saya dapati perkongsian Dr. Sam tadi, 4 masalah yang dihadapi oleh sekolah penglihatan adalah masalah dalam mengakses maklumat, masalah semasa proses pembelajaran dalam kelas. Betul. Ada juga halangan persekitaran. Bagus. Dan akhir sekali sikap, iaitu komuniti dalam sekolah. Ya, sebab diucapkan. Siswa dari tempat mana siswa? Saya Nur Azmar Rizal daripada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Terima kasih ya. Sama. Tadi memang sebelah UM saja kampus. Tahniah Azmar Rizal. Ya, saya rasa ada 2 perkara yang sangat menarik tadi Dr. Sam yang berkongsi. Pertama tentang Braille slow. Bagi saya, kalau Dr. Sam Braille slow, mungkin dia ikut pepatah, dia lambat asalkan selamat. Yang kedua, tadi Dr. Sam berkongsi kan, dia kata semua siswa di Universiti Malaya akan terjatuh dalam longkang. Saya pun tanya, pernahkah Dr. Sam jatuh dalam longkang? Banyak kali jugalah. Banyak kali sudah. Banyak kali, bukan di UM saja. Masa belajar dekat di sekolah menengah St. John dulu, kami duduk di asrama di setapak. Jadi pagi pukul 6:30 pagi dah keluar naik bas pergi sekolah. Pernah satu hari bila balik sekolah, turun dari bas time hujan, saya nak lari masuk ke bawah bus stop supaya tak kena hujan, tiba-tiba lari terus masuk longkang. Betul. Nasib baik Dr. Bapak sihat hari ini ya. Jadi biasanya kalau dulu kami akan buat, kalau di waktu lapang kami akan berjalan dan pergi ukur longkang lah. Jadi agak-agak kalau jatuh ni macam mana, adakah paras pinggang ke paras bahu. Jadi pengurusan risiko lah tu. Memang satu idea yang bagus, Doktor. Okey, kita sambung lagi dengan seterusnya Cikgu Amir. Bolehkah saya bertanya Cikgu Amir, sepanjang perkhidmatan Cikgu Amir, apakah kejayaan murid penglihatan di sekolah dalam bidang akademik? Okey, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak sambung tadi macam Dr. Sam dia ada kisah dia kata jatuh longkang kan dekat UM dan juga St. John. Ni kisah anak murid saya. Waktu tu I think waktu sesi pengajaran PJ kot rasanya. Kita orang ramai-ramai tapi entah macam mana boleh terlepas. Lepas tu dia masa tu dia masih lagi nampak dia B2. Jadi kita orang jadi macam bagi kebebasan lah kan. Last sekali terlanggar tiang gol, lepas tu kita orang dah risau dah, lepas tu tanya sakit ke tak? Tak sakit, sebab budak-budak ni macam mana nak kata, budak-budak pelihatan ni dia pun ada, dia punya ego juga tahu, dia tak nak kalah dengan cikgu dia tak nak mengaku kalau yang lelaki tu tak nak mengaku sakit. Lalu sekali lepas tu
menangis-nangis kata sakitlah cikgu sebenarnya. Kata sombong lagi lain kali. Okey. Saya teruskan kepada menjawab soalan yang ditanyakan pada saya tentang kejayaan sepanjang perkhidmatan saya lah di Sekolah Pendidikan Khas dan juga apa yang saya dapat lihat kejayaan bekas-bekas anak murid saya lah yang saya boleh katakan. Okey, ada dua anak murid sekolah kami yang berjaya mendapat keputusan UPSR. Ada satu tahun tu 4A1B dan satu tahun lagi tak salah saya 2016 atau 2017 3A 3B dan merupakan pencapaian terbaik lah murid bagi UPSR bagi Sekolah Pendidikan Khas di Malaysia dan juga antara pencapaian lain yang diperoleh oleh murid-murid penglihatan sepanjang perkhidmatan saya sebagai seorang guru ialah mendapat anugerah GPS tertinggi bagi Pejabat Pendidikan Daerah Sentul bagi 2 tahun berturut-turut tak silap saya bagi subjek tertentu seperti bahasa Melayu, matematik dan sebagainya. Dan juga ada anak murid yang mendapat sekolah lah, anak murid dan juga sekolah yang mendapat penganugerahan daripada Yayasan Wilayah Persekutuan di atas pencapaian dalam bidang akademik. Dan juga ada juga anak-anak murid yang sewaktu saya bergelar guru praktikum dan semasa telah bergelar sebagai guru yang guru sebenar sebagai salah seorang pegawai perkhidmatan pendidikan yang bila di sekolah menengah mencapai keputusan yang sangat membanggakan di dalam pencapaian SPM dan merupakan kita kata apa ni penerima anugerah SPM terbaik lah bagi kategori OKU penglihatan di Malaysia. Ada 2 orang. Satu tu yang saya rasa kisah agak kita kata sedih dan juga bagi inspirasi lah sebenarnya. Dia sebenarnya merupakan seorang murid sebenarnya normal tapi tiba-tiba ketika berada di tingkatan 4 kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. Penglihatan tu berlaku seminggu ataupun sebulan sebelum arwah ibu dia meninggal. Jadi dia dah menjadi seorang OKU penglihatan dan juga kehilangan ibu tercinta dalam masa yang sama. Jadi sepupu dia ni mencari inisiatif bagaimana nak bantu sepupu ni supaya dapat bersekolah balik sebab ayah dia dah pergi cari sekolah dia bersekolah sebelum dia mengalami kebutaan tu, bersekolah di sekolah menengah sains di Pulau Pinang. Okey, dan lepas tu sepupu dia ni ada seorang kawan dan kawan itu merupakan rakan batchmate saya. Tapi rakan batchmate saya tu dia dalam bidang pembelajaran, jadi dia tanya pada saya dan juga rakan sekerja saya banyak refer pada rakan sekerja saya iaitu Cikgu Wan Muhammad Saimi kerana Cikgu Wan Muhammad Saimi ni merupakan salah seorang OKU penglihatan dan dia lebih tahu bagaimana cara yang sepatutnya kita bantu murid ni. Jadi kami bantu murid ni bagi tahu macam mana cara untuk masuk ke bersekolah kembali dan saya tak silap saya dalam masa 2 atau 3 tahun dan sekolah menengah yang di bersekolah itu sekolah menengah pendidikan khas tapak, pengetua dia sangat bagus, bekas pengetua dah bersara sekarang Tuan Haji Jalal tak silap saya yang membantu murid tersebut ini untuk menduduki peperasan SPM dan berjaya menjadi salah seorang pelajar terbaik bagi SPM dan sekarang ni pelajar tersebut sedang mengikuti program tingkatan 6 persediaan pra-universiti kerana dia tak dapat tawaran untuk masuk ke IPG. Dan ada juga bekas anak murid saya yang sekarang ni yang saya rasa banggalah sebagai seorang guru, kita rasa banggalah bila bekas anak murid kita melanjutkan pengajian di IPG Kampus Ilmu Khas dan merupakan salah seorang pelajar dalam tapi bukan dalam bidang pendidikan khas, dalam bidang bahasa Melayu. Sekarang ni saya rasa dia berada di tahun pertama, semester pertama di IPG Kampus Ilmu Khas dalam bidang bahasa Melayu di kelas G1.7 kot, kelas galeri batik tak silap saya, Nakiuddin, Nakiu Azmi yang merupakan bekas pelajar yang pernah bersama saya dan sekarang ini telah berjaya melanjutkan pelajaran di IPG Kampus Ilmu Khas lah. Okey, itulah antara kejayaan-kejayaan yang saya dapat lihat lah ya Cikgu Chia sepanjang bergelar guru pendidikan khas kelihatan. Ya, kita memang rasa bangga kalau anak murid kita berjaya dalam kejayaan hidup dia.
rasa Dr. Sam pun sama sebab Dr. Sam pun bekas belajar IPG ilmu khas kan. So, mungkin masih ada pensyarah Dr. Sam yang masih mengajar di IPG ilmu khas. Okay. Dr. Sam, bolehkah Dr. Sam mempunyai rahsia kejayaan Dr. sehingga ke peringkat pensyarah di Universiti Melayu sekarang? Okey, terima kasih Cikgu Sia. Untuk makluman Cikgu Sia, di Kuala Lumpur sekarang hujan lebat. Tadi kalau Cikgu Amir cakap tadi ada bunyi buruk kan? Ya, betul. Sekarang perasan. Sekarang di KL hujan lebat. Di Sibu macam mana Cikgu Sia? Sibu cuaca baik. Oh, Sibu cuaca baik. Baik. Saya pernah sampai ke Sibu 2 kali Cikgu Sia. Saya pernah lama first kali pertama 2011 2012 rasanya, lepas tu second time tu 2016. Tapi saya pernah lah naik bot dari Sibu ke Dalat. Ya. Jadi bila hari Ahad tu kan ramai cikgu kan yang naik bot. Ya, betul. Jadi itu saja nak share lah. Ya. Selingan. Okey, jadi rahsia kejayaan. Kalau cakap dah tak jadi rahsia lah kan. Apa yang saya boleh kongsikan adalah untuk saya dan kebanyakan OKU penglihatan yang lain dalam mencapai kejayaan, peluang dan sokongan itu yang paling penting. Okey. Peluang untuk mendapat pendidikan, sokongan daripada orang sekeliling supaya dia berjaya menamatkan pengajian, itu yang paling penting. Okey. Kenapa saya katakan begitu? Bila saya buat PhD saya mengkaji tentang psychological well-being orang buta di Malaysia, kesejahteraan psikologi orang buta di Malaysia. Jadi saya travel ke 6 buah negeri untuk collect data di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Jadi saya jumpa lebih kurang dalam 700 OKU penglihatan daripada pelbagai latar belakang. Daripada yang muda, yang tua, yang pernah belajar sehingga ke peringkat PhD, yang tak pernah bersekolah, okay, yang bekerja sebagai profesional, yang tidak bekerja. Jadi daripada situ saya tengok, saya merasakan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk mendapat pendidikan. Ada setengah mereka yang tidak mendapat even pendidikan sekolah rendah pun kerana ibu bapa tidak membenarkan ataupun tidak yakin ataupun tak mahu hantar untuk anak mereka ke sekolah. Sebab kalau dulu sekolah khas jauh. Saya asal Kelantan, belajar di Johor Bahru, umur 7 tahun duduk asrama. Bukan satu yang mudah untuk saya dan untuk keluarga saya melepaskan saya yang berusia 7 tahun untuk duduk di asrama. Okey, tapi alhamdulillah ibu bapa saya ada kesedaran dan memberi peluang kepada saya untuk mengikuti pengajian di peringkat rendah dan seterusnya sambung ke peringkat menengah, ke universiti dan hinggalah tamat PhD. Okey, jadi kesedaran ibu bapa itu yang paling penting. Okey, dan bila ada kesedaran tu, itu yang akan mewujudkan ruang. Okey, dan mereka akan memberi sokongan. Okey, jadi bila ibu bapa sedar, dia akan hantar pergi sekolah. Kalau dia tak sedar, dia simpanlah anak dia dekat rumah. Tak apa, duit saya banyak, saya boleh bagi dia makan. Kalau cikgu kata, encik, hantarlah anak encik ni pergi sekolah.
tak apalah, ni saya ada pencen, nanti kalau saya mati dia boleh dapat pencen saya. Tapi dengan kesedaran bahawa ilmu itu penting, jadi ibu bapa akan hantar pergi sekolah. Hantar pergi sekolah, bagi peluang dia untuk belajar, bagi sokongan. Selain daripada ibu bapa, guru-guru juga memainkan peranan lah. Guru-guru saya di sekolah rendah, di sekolah menengah, pensyarah di universiti, memberi ruang dan sokongan. Kalau di sekolah dulu kami diberi ruang yang agak luas untuk meneroka potensi diri kami. Itu yang bagi orang buta walaupun tak nampak, main bola memang ada yang berlanggar lah, berdarah, patah tangan itu ada, tapi perkara-perkara itu bukan saja ruang, bukan saja dalam bilik darjah lah, di luar bilik darjah. Bermain semua tu memberi ruang kepada OKU penglihatan untuk meneroka potensi diri mereka. Apa yang dia boleh buat. Jadi memberi keyakinan kepada mereka untuk berfungsi seperti orang lain juga. Kalau dekat sekolah dulu ada permainan yang banyak yang titi-titi tu kan. Kalau ada setengah guru-guru yang baru masuk, bila dia tengok dia ngeri. Kadang-kadang dia marah, suruh turun. Tapi kalau guru yang dah lama, dia kata tak apa, biar. Itu yang melatih mereka untuk balancing, untuk berdikari. Jadi daripada sekolah dah diajar semua benda tu. Daily living skill, basuh baju, gosok baju dan sebagainya. Itu yang saya katakan, guru-guru memberi ruang, memberi sokongan, dan galakkan untuk belajar. Sama juga bila saya masuk ke universiti, berbezalah dengan di sekolah. Kalau di sekolah rendah, sekolah pendidikan khas, semua pelajar adalah pelajar cacat penglihatan. Di sekolah menengah, saya belajar di program inklusif, belajar bersama dengan pelajar-pelajar lain, pelajar yang berpenglihatan. Ada guru resource untuk bantu. Tapi di universiti, belajar dengan mahasiswa yang berpenglihatan dan tiada guru resource ataupun pensyarah pendidikan khas yang boleh bantu. Memang sendiri-sendiri. Tapi itu yang saya kata tadi, ruang dan sokongan daripada pensyarah-pensyarah itu yang membolehkan saya mengembangkan potensi saya. Dia tak kata, awak tak nampak, awak tak boleh buat counselling. Mereka sedaya upaya membantu apa yang mereka boleh buat supaya saya boleh belajar sama dengan orang lain. Dan akhirnya saya graduate dan ruang dan saya menerima sokongan dan peluang untuk menyambung pengajian di peringkat master dan PhD dengan beasiswa dalam masa yang sama diserapkan sebagai tenaga pengajar di Universiti Melaya. Jadi itu daripada pihak universiti lah yang percaya dengan kebolehan saya, yang memberi ruang dan peluang kepada OKU penglihatan, yang menyokong supaya saya tamatkan pengajian master dan PhD saya, yang menyokong perkembangan kerjaya saya, yang tidak membezakan saya dengan pensyarah-pensyarah kanan lain. Apa yang mereka pensyarah kanan yang lain yang berpenglihatan buat, saya kena buat. KPI kami sama, achieve pencapaian markah KPI pun sama, kalau kurang pun sama-sama kena kena tindakan. Tapi alhamdulillah lah, setakat saya menjadi pensyarah kanan, KPI saya belum sentiasa atas daripada 86%. Jadi
memang itu ruang, peluang, sokongan yang diberikan itu adalah rahsia kejayaan, tapi yang paling penting sekali diri sendiri, diri OKU Penglihatan itu sendirilah. Bagaimana mereka memanfaatkan ruang, peluang yang diberikan untuk memastikan mereka memanfaatkan potensi yang mereka ada. Okay? Seperti yang saya katakan tadi, memang bukan satu benda yang mudah. Sebagai pensyarah di universiti, kami bukan saja mengajar, kami perlu melakukan kajian, menyelia pelajar-pelajar sarjana dan PhD, menyelia student-student yang pergi internship. Jadi kalau student pergi internship, biasa saya pergi menyelia, saya naik Grab je. Saya tak request lah transport universiti, sebab kalau saya naik Grab, saya boleh sukalah lepas nak balik pukul berapa. Kalau tak request driver hantar, nanti fikir alamak kesian lah dia tunggu. Kalau kita berdikari, kita susun masa kita sendiri. Jadi memang untuk melaksanakan satu tugasan tu bukan satu benda yang mudah. Orang yang berpenglihatan dia lebih senang. Ada buku boleh terus akses. Sedangkan masa kita sama 24 jam, semua orang 24 jam. KPI sama. Tapi OKU Penglihatan ada sedikit halangan. Okay, jadi terpaksa usaha lebih sikitlah berbanding dengan orang lain. Itulah setakat ini daripada saya, Cikgu Siah. Ya, terima kasih Dr. Sen. Memang kita mesti merebut peluang untuk belajar di peringkat yang tertinggi lah. Ya, betul. Ya. Tapi memang satu perkongsian yang sangat menarik bagi saya kerana Dr. Sen memang telah mencapai satu peringkat yang lebih tinggi lah. Terus saya ingin, boleh saya bertanya dengan Cikgu Amir, apakah yang menyebabkan murid bermasalah penglihatan boleh berjaya seperti murid-murid di aliran perdana yang lain? Faktor-faktornya, siapa yang menjadi tulang belakang kejayaan tersebut? Okey, terima kasih Dr. Terima kasih Cik Sia atas soalan tadi tu. Okey, terlebih dahulu saya minta maaf sebab ni hujan baru je reda dekat area rumah saya ni. So mungkin akan ada gangguan tentang dari segi audio tadi lah, sebab saya tengok ada yang bagi tahu tak jelas, jadi minta maaf di luar kawalan kita lah kan. Okey, antara faktor-faktor yang mendorong kejayaan murid-murid OKU Penglihatan ni untuk berjaya seperti murid-murid yang lain di arus perdana ialah ianya memerlukan satu multidisiplin team ataupun satu tim yang sangat kuat untuk membantu murid ini berjaya, iaitu terdiri daripada sudah semestinya pada ibu bapa, guru pendidikan khas, dan kalau murid tersebut merupakan murid yang belajar di program pendidikan inklusif, mesti adanya kerjasama dengan guru aliran perdana. Guru perdana lah, dan lepas tu sokongan daripada pihak pentadbir sekolah, pengetua, ataupun guru besar, guru-guru penolong kanan, dan juga kerjasama daripada YDP, PIBG dan juga AJK, dan juga sukarelawan yang membantu untuk murid-murid ni berjaya. Dan kalau nak kata tulang belakang tu, saya rasa tidak layaklah untuk saya katakan satu pihak saja, kerana kemenjadian murid OKU Penglihatan ni, MBK Penglihatan ataupun OKU Penglihatan ni merupakan hasil kerjasama pelbagai pihak, dan sangat penting kalau di program pendidikan inklusif tu, apa yang sangat penting ialah chemistry, iaitu kejelekitan di antara guru pendidikan khas dengan guru aliran perdana. Guru pendidikan khas tu dia berfungsi sebagai guru resource kalau untuk program pendidikan inklusif penglihatan. Maknanya dia akan bantu murid tu belajar di dalam program pendidikan inklusif sama ada secara inklusif penuh ataupun inklusif separa. Kalau inklusif penuh, maknanya totally MBK Penglihatan itu belajar di dalam kelas aliran perdana. Manakala kalau inklusif separa, ada setengah subjek, contohnya ada 13 subjek, mungkin 6 subjek ataupun 2 subjek dia belajar di aliran perdana, manakala yang selebihnya belajar di dalam kelas khas, iaitu program pendidikan khas integrasi lah. Dan
program pendidikan inklusif ini bagi kemenjadian murid ni boleh berlaku dengan sokongan ataupun tanpa sokongan guru resource lah kalau murid tu dah boleh berdikari. Jadi kebergantungan kepada keperluan guru resource tu agak kurang untuk membantu MBK Pelihatan ketika berada di aliran perdana. Mungkin khidmat bantu guru resource hanya diperlukan ketika subjek-subjek tertentu seperti subjek-subjek memerlukan melakukan amali seperti subjek sains, RBT dan sebagainya. Dan di sini juga peranan guru aliran perdana pun kita tak boleh nafikan, kerana peranan guru aliran perdana pun sangat penting kerana kadang-kadang kita lihat keterbatasan ataupun ketidakcukupan guru resource, kepakaran guru resource, ada guru resource pakar dalam bidang ataupun subjek-subjek tertentu, manakala guru aliran perdana juga mempunyai kepakaran tertentu juga. Jadi kita perlu gabung jalinkan, kita perlu berlakunya proses timbal balik ataupun chemistry lah, yang paling penting chemistry, saling memahami bidang tugas masing-masing dalam membantu kemenjadian MBK Pelihatan ataupun OKU Pelihatan di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Itu saja. Okey, Cikgu Amin. Jadi saya rasa memang satu maklumat yang penting untuk kita tentang guru resource lah, peranan guru resource di sini. Dr. Sam, ya, Cikgu Sia. Apakah harapan Dr. Sam kepada semua dalam menerima OKU Pelihatan sebagai sebahagian daripada ahli masyarakat? Okey, jadi kita mengharapkan satu masyarakat yang inklusif di mana semua orang mendapat peluang yang sama rata, semua orang dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, tidak kiralah dia berpenglihatan ataupun OKU penglihatan. Okey, jadi harapan saya adalah untuk menjadikan kita mencapai sebuah masyarakat yang inklusif. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu pecahkan halangan-halangan yang saya katakan tadi, yang 4 tadi, halangan sikap, halangan fizikal, halangan sistemik dan halangan informasi tadi. Jadi harapan saya supaya halangan itu dapat dipecahkan. Okay? Dapat dipecahkan dan kita dapat bina jambatan untuk menjadikan masyarakat kita ni masyarakat yang inklusif. Saya kata ringkaskan ni adalah 2B approach lah. 2B approach, break the barriers and build the bridge. Okay? Kita pecahkan halangan dan kita bina jambatan untuk menjadikan OKU penglihatan dan masyarakat sebuah masyarakat yang inklusif. Okey, selain daripada itu, seperti yang saya katakan tadi, dalam memastikan kemenjadian ataupun keberhasilan seorang pelajar OKU penglihatan dan juga OKU penglihatan dalam bidang pekerjaan, ruang, peluang, khidmat sokongan tu amatlah penting. Jadi saya menyerulah untuk semua memainkan peranan masing-masing untuk memberi ruang, memberi peluang dan memberi sokongan kepada OKU penglihatan supaya mereka boleh merealisasikan potensi diri mereka. Okey, merealisasikan peluang mereka sama ada dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan. Okey, mereka yang berpenglihatan, kita jangan sempitkan pilihan mereka. Jangan kata, awak tak nampak, jadi kalau awak masuk tempat ni awak belajar khusus ni saja, khusus lain awak tak boleh, susah. Contohnya awak cikgu
awak okey penglihatan, nanti awak jadi cikgu untuk orang buta je lah. Kalau boleh jangan begitu, jangan sempitkan ruang, tapi kita buka ruang, beri peluang dan beri khidmat sokongan. Okey, sebab saya yakin OKU penglihatan ni sedari kecil mereka menghadapi cabaran. Okey, untuk dapat kepercayaan, untuk dapat ruang, untuk dapat peluang dan sokongan tu amat sukar. Jadi bila anda beri peluang, anda beri ruang dan menyokong mereka, mereka akan memanfaatkan ruang, peluang dan sokongan tersebut. Okey, ada yang bertanya dekat chat, nanti kita bolehlah nanti saya sentuh sikit berkenaan dengan peluang pekerjaan. Okey, jadi beri sokongan, beri peluang dan saya harapkan terutamanya kepada OKU penglihatan lah. Ambil peluang, kalau diberikan peluang, ambil peluang tersebut dan manfaatkan, kerana bukan semua orang, semua OKU penglihatan tu bertuah dapat peluang. Jadi kadang-kadang peluang tu datang sekali je, ambil je terus. Okay. Sama juga saya refer kepada soalan dekat chat tadi, bagaimana dengan peluang dalam bidang pekerjaan. Hey, this is Eric, and this video is one in a series of videos on Google cabaran Meet. yang This besar video lah. covers how to Kalau record your tengok video pun dalam conference when using beberapa Google Meet. kajian OKU penglihatan, ramai yang berpuas hati dengan pendidikan, perkhidmatan pendidikan di Malaysia. Namun masih ianya tak sama dengan pekerjaan ataupun peluang pekerjaan bagi OKU penglihatan. Ramai OKU penglihatan yang mempunyai pendidikan tinggi tapi tidak diberi peluang untuk pekerjaan. Memang ada polisi di pihak kerajaan, ada insentif tertentu yang ditawarkan, tapi sehingga sekarang matlamat yang ingin dicapai dalam bidang pekerjaan, matlamat yang ingin dicapai oleh pihak kerajaan dalam memastikan OKU dan OKU penglihatan khususnya mendapat pekerjaan masih lagi kurang memuaskan lah. Memang ada pelbagai inisiatif yang diambil, tapi ianya mungkin boleh soalan ni saya bukan mewakili SPA ataupun JPA lah kan. Nak kata sampai bila tu pun saya tak boleh nak jawab lah. Tapi saya di NGO seperti yang Cikgu Sia bacakan biodata saya tadi, kami di NGO sememangnya sentiasa bekerjasama dengan pihak kerajaan. Kalau yang 1% itu memang kami dengan SPA, JPA sentiasa adakan mesyuarat. Okey, dan kalau tengok di bawah Kementerian Sumber Manusia ada Karnival Kerjaya OKU yang sedikit sebanyak menggajikan OKU. Dan juga saya di universiti juga melakukan banyak-banyak beberapa kajian. Yang terkini adalah dalam memastikan kesediaan OKU penglihatan untuk bekerja. Jadi saya dalam proses untuk membina Work Readiness Index for persons with visual impairment untuk mengukur mengukur tahap kesediaan OKU penglihatan untuk bekerja. Kadang-kadang OKU penglihatan pun ada setengah-setengah mereka walaupun berpendidikan tapi mereka kurang
kemahiran-kemahiran tertentu untuk memasuki pasaran kerjaya. Jadi saya sedang buat satu kajian untuk membina instrumen bagi mengukur tahap kesediaan kerjaya, dan daripada situ kita akan tengok mana kelemahan dia dan mana yang kita boleh bantu. Diharapkan bila ada instrumen tersebut, jadi dia akan membantu guru-guru ataupun pensyarah ataupun tenaga pengajar di pusat latihan vocational tengok apa kelemahan pelatih ini, apa yang kita boleh bantu supaya dia lebih bersedia untuk masuk ke pasaran pekerjaan. Okey, itu saja dulu Cikgu Sia. Saya rasa soalan tadi memang satu soalan yang baik, di mana banyak siswa-siswa yang habis belajar menghadapi kesukaran untuk mencari pekerjaan di luar. Dan tadi ada orang peserta itu kata memang majukan kurang keyakinan dalam hal ini. Yeah. Dan bagi saya sebab saya adalah seorang guru arus perdana, saya tanya Cikgu Anil, apakah kemahiran yang perlu ada pada guru arus perdana untuk mengajar MBK penglihatan di dalam kelas inklusif? Okey, antara kemahiran yang perlu ada pada guru arus perdana dalam program pendidikan inklusif bagi membantu murid berkebutuhan khas penglihatan ataupun OKU penglihatan ialah guru-guru aliran perdana ini perlu tahu cara bagaimana untuk mengendalikan PDPC melibatkan MBK penglihatan, di mana dia perlu tahu cara dan kaedahnya untuk bantu dan jangan takut untuk libatkan murid ini secara aktif dalam kelas, kerana murid-murid MBK penglihatan yang telah berjaya diserap masuk ke dalam program pendidikan khas inklusif ataupun sekarang ni kita kata program pendidikan inklusif holistik secara holistik yang telah dilaksanakan di mana satu modul telah dihasilkan oleh bahagian pendidikan khas KPM pada tahun 2018 dan kita perlu merujuk kepada surat siaran KPM bilangan 8 di mana PPI holistik ini telah akan mula dijalankan secara berperingkat mulai tahun 2020, itu sekarang ni, di mana guru-guru arus perdana ni perlu didedahkan ataupun perlu sama-sama give and take, belajar dengan guru resource di program PPKI Penglihatan tentang bagaimana cara-cara untuk mengendalikan murid OKU penglihatan dalam kelas dan melibatkan murid ini secara aktif. Dan guru arus perdana ni tak perlu rasa takut untuk melibatkan, takut murid tak jawab soalan ke, murid tak boleh nak jawab soalan ke, kerana murid-murid yang berjaya masuk ini telah diklasifikasikan ataupun telah melalui proses saringan melalui satu instrumen iaitu SSTI, iaitu senarai semak kesediaan inklusif. Jadi untuk seseorang murid MBK penglihatan tu untuk masuk ke program pendidikan inklusif penglihatan tu, dia telah melepasi saringan. Okey, jadi dan selain itu juga guru aliran perdana ini juga perlu belajar cara untuk mengendalikan MBK, cara untuk macam susun atur di dalam kelas, susun atur perabot, susun atur kedudukan murid, supaya kerana MBK penglihatan ni dia perlu ada satu rutin kita kata supaya dia tahu okey kat sini memang meja dia, kat sini papan putih ataupun whiteboard, kat sini rak buku, kat sini bahagian belakang sudut bacaan dan sebagainya. Kalau ada berlaku apa-apa perubahan, kita sebagai guru kelas ataupun guru aliran perdana yang mengajar tu ataupun guru resource perlu memaklumkan kerana memang sebagai seorang individu penglihatan ni, OKU penglihatan, mereka kebiasaannya mengingat kedudukan meja di mana, rak buku di mana, komputer di mana, papan putih di mana dan sebagainya. Dan sebagai seorang guru aliran perdana juga perlu mempunyai satu sikap ataupun sifat positif. Itu mesti sentiasa positif dalam melakukan segala kerja buat, walaupun tak pernah menerima, mungkin tak ada pengalaman kan untuk dalam menerima MBK penglihatan di dalam kelas, tetapi macam saya katakan tadi, dengan diberikan sedikit kursus pendedahan oleh pihak sekolah, pihak guru resource dan juga kursus-kursus pendedahan tentang program pendidikan inklusif secara holistik ini,
diberikan, penatarannya diberikan oleh di peringkat jabatan JPN dan juga PPD, dan ada juga JU bagi pendidikan inklusif. Maknanya pihak sekolah, peranan pentadbir, kalau guru aliran perdana tidak mendapat pendedahan yang cukup tentang bagaimana cara pengenalan MBK penglihatan ni, tindakan pentadbir perlu menjemput ataupun memanggil JU pendidikan inklusif untuk memberikan penataran kepada the whole school untuk supaya semua warga sekolah dan juga semua warga sekolah tahulah. Dan saya juga ingin menyentuh di sini sebagai pensyarah juga kan, sebab sekarang ni IPG Ilmu Khas pun melaksanakan program pendidikan inklusif ni. Jadi ada antara pensyarah-pensyarah yang menghubungi saya juga yang bertanyakan bagaimana mereka boleh membantu OKU penglihatan yang berada di IPG KIK untuk mendapatkan akses sama seperti murid-murid lain. Jadi itu adalah salah satu inisiatif ataupun usaha yang sangat bagus daripada para pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas bagi membantu MBK bukan sahaja MBK pelihatan tetapi MBK lain yang berada di Kampus Ilmu Khas. Okey, Cikgu Sia, itu sahaja pendapat saya. Ya, terima kasih Cikgu Amil. Jadi memang kita berpeluang atau Malaysia ada peluang yang baik di mana Dr. Ahmad Syamsuri dan Cikgu Amil, Cikgu Wan Mudin telah berkongsi dengan kita maklumat asas tentang pendidikan inklusif. Hadirin yang dihormati sekalian, saya percaya ramai di antara siswa-siswa dan guru-guru yang tidak sabar-sabar untuk bertanya atau ingin memberikan pandangan atas tajuk-tajuk yang diperkatakan oleh ahli panel kita tadi. Untuk itu, saya buka majlis untuk sesi soalan jawab. Untuk soalan pertama, saya yang bertanya. Itulah kebaikan moderator kan. Yang tadi ada seorang pensyarah telah memesej kepada saya kerana dia kata dia tidak dapat masuk Google Meet penuh sudah. Ini adalah soalan pensyarah. Kalau mengikut model holistik dalam pendekatan program pendidikan inklusif DPI, murid akan diinklusifkan secara setara atau sepenuhnya kemudian dilihat memerlukan sokongan atau tanpa sokongan. Apakah penilaian yang digunakan pakai untuk memastikan status murid khas ini boleh diinklusifkan sebagai secara penuh atau setara? Perlukan sokongan atau tanpa sokongan? Okey, Cikgu Sia, terima kasih atas soalan itu. Okey, saya cuba jawab berdasarkan kefahaman saya dan juga perkongsian saya bersama dengan guru-guru di program pendidikan inklusif penglihatan, rakan-rakan saya yang lain. Okey, bagaimana penilaian untuk menentukan seseorang murid itu mengikuti program secara inklusif penuh ataupun inklusif separa dengan sokongan atau tanpa sokongan? Ianya merujuk kepada seperti apa yang saya katakan tadi, itu satu senarai semak kesediaan inklusif yang perlu ditadbir oleh guru pendidikan khas dan juga pentadbir sekolah. Dan sebelum murid tersebut nak dinilaikan sebagai inklusif penuh ataupun inklusif separa, jawatan kuasa pendidikan khas sekolah ataupun JPKS perlu bersidang. Jawatan kuasa JPKS ini terdiri daripada pengetua, guru penekanan pendidikan khas, guru pendidikan khas, guru aliran perdana dan sebagainya. Jadi jawatan kuasa ini akan bersidang dahulu dan akan menentukan sama ada murid ini berdasarkan senarai semak tadi, adakah murid ini bersedia untuk diinklusifkan sebagai inklusif secara penuh, iaitu secara memang penuh semua mata pelajaran dia belajar di dalam kelas tersebut. Aktiviti co-curriculum pun dia belajar dengan murid-murid tipikal ataupun murid-murid alim perdana, ataupun inklusif separa, iaitu di mana separuh subjek belajar di dalam kelas bersama guru resource dan separuh lagi sebahagian lagi bersama dengan guru aliran perdana. Dan berkaitan dengan tanpa sokongan ataupun dengan sokongan, ia bergantung kepada bagaimana murid tersebut, sama ada murid tersebut telah dapat berdikari ataupun belum, ataupun kita kena lihat dalam setengah subjek yang memerlukan adanya pemantauan daripada guru resource. Contohnya subjek yang saya kata tadi, berbentuk teknologi, subjek sains, di mana murid tersebut perlu melakukan amali dan sebagainya. Okey,
Saya harap menjawab ataupun Dr. Sam ada nak tambah apa-apa ke? Jelaslah tu Cikgu Amir. Memang clear, saya rasa memang jelas. Okey, terima kasih Cikgu Amir. Ada sesiapa ada sebarang soalan, boleh buka mic dan tanya. Ini peluang terbaik untuk tanya kepada Dr. Sam dengan Cikgu Amir. Ada tak? Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, saya Cikgu Salina. Saya ada persoalan. Okey, bagaimana PDPC abad ke-21 hendak diaplikasikan di dalam kelas yang ada MBK? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Salina. Okey, siapa saya cuba saya okey, saya cuba jawab juga saya cakap nak tanya siapa kan. Tak apa. Cikgu jawab dulu. Okey, cikgu jawab nanti Dr. Sam nak combine. Okey, dekat sini bagi saya sebagai seorang guru pendidikan khas, perlunya sebab PDPC abad 21 dalam ni lebih menuju pada buat bicara kita pada program pendidikan inklusif, maknanya kena ada kolaboratif di antara guru pendidikan khas, guru resource dengan guru aliran perdana, bagaimana cara untuk menentukan kaedah PAK 21 yang bersesuaian. Dia kena bersesuaian dengan murid tersebut. Kalau murid tu rabun, macam mana kaedah kita boleh buat? Contoh kalau murid tu rabun yang penglihatan terhad, low vision, mungkin kita boleh bagi melihat video, lepas tu soalan melalui Google Form dan sebagainya. Kalau murid tu MBK yang merupakan MBK B1 iaitu totally blind, bagaimana pula? Jadi setiap perincian tentang prosedur untuk PDPC abad 21 perlu mengikut keupayaan setiap MBK itu. Tak sama, kita tak boleh nak pukul rata untuk satu kelas tu. Jadi bagi saya ianya perlu proses perancangan dan proses pelaksanaan daripada kedua belah pihak. Dr. Sam kena tambah? Saya setuju dengan Cikgu Amir sebab level kemahiran terutamanya IT literasi dalam kalangan OKU penglihatan berbeza-beza. Jadi dengan bantuan guru guru resource, guru yang mengajar dalam kelas boleh berbincang dan mengenal pasti apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai diaplikasikan kepada murid tersebut. Yang ini yang kalau sebelum ni kita kata rancangan pendidikan individu kan. Jadi ini dia lebih kurang lah. Sebab setiap orang, setiap murid OKU penglihatan tu ada kemahiran yang berbeza, tahap penguasaan teknologi yang berbeza. Jadi rancangan untuk setiap pengajaran untuk setiap individu tu perlu ada lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi sesiapa yang ada sebarang pertanyaan? Siswa-siswa atau guru-guru boleh bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Cikgu Junaina. Saya nak tanya satu soalan. Okey, antara tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menjadikan MBK boleh berinteraksi dan berdikari dalam kalangan murid tipikal. Oleh kerana guru resource ini selalu bersama dengan pelajar MBK, bagaimana kita nak pastikan bahawa MBK ini mampu berdikari dan berinteraksi dalam kalangan murid tipikal tersebut, terutamanya di dalam kelas. Terima kasih. Okey, mungkin saya boleh share lah berdasarkan experience saya. Okey, jadi sebenarnya yang istilah separa inklusif dan inklusif penuh ni
saya baru dengar beberapa tahun ni sajalah. Jadi semasa saya sekolah dulu, dia tidak saya tak dengar, mungkin ada tapi saya tak dengar, mungkin masa tu budak-budak kan. Tak dengar lah inklusif separa, inklusif penuh. Tapi masa kami belajar dulu, memang cikgu tak masuk kelas, cikgu resource tak masuk kelas. Cikgu resource hanya bantu di bilik resource. Jadi masa itu memang kami bergantung kepada bantuan dari rakan-rakan sekelas dan inisiatif guru tipikal yang mengajar murid-murid tipikal tu lah. Jadi dia sememangnya banyak membantu kami untuk berdikari. Okey, jadi dalam keadaan bila ada separa inklusif, ini pun saya rasa perlu. Sebab ada setengah mata pelajaran yang mungkin sukar untuk diterangkan dengan detail oleh guru yang tidak ada latar belakang pendidikan khas, contohnya sains dan matematik. Jadi itu yang memerlukan guru resource sebagai guru pendamping. Ianya bukan untuk menghalang pelajar OKU penglihatan itu untuk berdikari, tetapi untuk memastikan pelajar tersebut dapat belajar sama dengan orang lain ataupun tidak ketinggalan berbanding dengan pelajar lain. Sebab kalau kita biar saja kata tak apa, berdikarilah dan akhirnya murid itu yang ketinggalan, ianya satu yang tidak adil lah kepada murid tersebut. Kalau kita nak sebagai contoh, kita nak suruh orang pergi berperang, pergi berjuang, tapi kita tak bagi mereka kelengkapan yang mencukupi. Jadi saya rasa yang guru pendamping ataupun separa inklusif ada kebaikannya juga. Dia tidak ada setengah murid yang perlu separa inklusif, ada setengah murid yang boleh pergi kepada inklusif penuh, dan ada setengah murid OKU penglihatan yang perlu belajar di sekolah pendidikan khas. Okey, itu berbalik kepada kemampuan yang Cikgu Amir katakan tadi lah. Okey, Cikgu Amir kalau ada apa-apa nak tambah? Tadi saya rasa melalui perkongsian Dr. Sam tadi itu, memang itulah juga apa yang perkongsian yang saya juga dapat daripada rakan-rakan guru yang mengajar di program pendidikan inklusif. Sama seperti yang Dr. Sam cakap, seperti yang Dr. Sam cakapkan tadi lah. Okey, terima kasih. Ada lagi sesiapa yang ada sebarang pertanyaan? Siswa-siswa atau guru-guru? Saya ada pertanyaan. Ya. Okay, biasa perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah. Saya pelajar IPJ Kampus Bahasa Antarabangsa. Saya ingin bertanya, pada musim PKP ni, semua pelajar diminta untuk belajar di rumah. Jadi bagaimana pelajar, terutamanya pelajar OKU untuk belajar pada musim PKP ni? Okey, itu saja ke soalannya? Ya, betul. Okey. Untuk waktu PKP pada fasa pertama dan juga fasa sekarang ni, di Kuala Lumpur kita ada PKP di balik kan, jadi setengah negeri tak ada. So apa yang saya boleh kongsikan melalui pengalaman yang di sekolah saya sendiri dan juga di sekolah-sekolah rakan-rakan yang lain, ada setengah murid kita boleh membuat sesi PDPC secara online tersebut dengan menggunakan peranti seperti komputer, laptop dan juga telefon pintar, dan ada setengah pelajar ataupun murid kita perlu buat
sesi PDPC secara online tu melalui aplikasi WhatsApp, Telegram ataupun menghantar video, kerana ada di antara ibu bapa apabila berlakunya PKP sewaktu bulan Mac tu memang pendapatan terjejas apa semua dan mereka adalah daripada keluarga yang sosioekonomi sederhana dan rendah, jadi ada kesukaran dari segi data internet untuk inilah dari segi kewangan lah untuk beli data internet dan sebagainya. Jadi PDPC tu kami buat ikut kesesuaian murid, yang mana jadi setiap murid dekat sekolah kami ada 29 orang, so setiap murid tu berbeza-beza pendekatan dan guru perlu mengenal pasti dan memberikan latihan, dan ada sesetengah murid, tak ramai, yang boleh buat secara Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Kebanyakannya kita perlu bantuan daripada murid sebab ibu bapa mereka juga merupakan OKU penglihatan. Tetapi untuk yang kali ini kita buat PDPC secara online tu tidak sebanyak mana sebab macam saya katakan tadi lah, dari segi isu internet, data internet dan juga peranti, tetapi kami guru-guru membekalkan home pack kepada murid-murid, di mana kami telah bagi murid B2 iaitu pelihatan terhad, kami photostate lembaran kerja dalam saiz A3 untuk murid B2, manakala murid totally blind kami mengembor soalan ataupun kita mencetak soalan menggunakan perisian menggunakan peralatan khas embosser, dan tulisan yang akan dikeluarkan kepada murid buta tersebut adalah dalam tulisan braille untuk murid buta. Itu apa yang kami buat, dan guru-guru praktikum di sekolah kami juga yang berpraktikum sekarang ni ada 3 orang di bawah salinan saya juga mengaplikasikan kaedah yang sama, manakala melalui perkongsian saya dengan rakan-rakan yang berada di sekolah pendidikan khasian lain dan juga program pendidikan inklusif, kebanyakan mereka kalau sekolah menengah tu satu Malaysia, dia punya student tu lah satu Malaysia dari negara-negara yang berbeza. Apabila murid-murid balik, memang mereka tiada mekanisme melainkan terpaksa membuat sesi PDPC online secara online, secara menggunakan Google Meet. Dan ada juga satu perkongsian yang saya ingin kongsikan daripada seorang guru cemerlang pendidikan khas bagi subjek matematik yang juga merupakan inspirasi dan juga idola bagi saya, yang dia explore cara lain sebab sekarang kita berdepan dengan murid OKU penglihatan yang sama dengan murid arus perdana yang menggunakan media sosial seperti IG, seperti TikTok dan sebagainya, dan guru tersebut perlu menggunakan bila kata Facebook, dia tak boleh guna Facebook sebab dia tak berapa ni. Jadi guru tersebut perlu buat live di IG, dan ada setengah murid sanggup walaupun dia tak ada telefon, dia pakai telefon kakak dia dan memang sangat suka dengan TikTok. Jadi guru tu mengambil inisiatif sebab itu adalah kesukaan murid dia. Jadi dia menggunakan TikTok sebagai medium dia untuk menyampaikan isi pelajaran tersebut. Itulah yang saya boleh kongsikan tentang bagaimana cara ataupun medium pembelajaran murid-murid OKU penglihatan di dalam waktu PKPB ini dan juga semasa PKP pada bulan Mac yang lalu. Adakah terjawab soalan? Bagi pendapat saya, sebab saya pun guru arus perdana, masa MCO kami pun mengadakan online kelas bersama semua murid yang tipikal. Bagi saya rasa tak ada masalah kerana murid bermasalah penglihatan, mereka hanya menghadapi masalah semasa nak memasuki Google Meet sahaja. Tidak boleh meminta ibu bapa, abang, kakak untuk tolong kita masuk sahaja kod Google Meet. Bila murid tersebut masuk dalam Google Meet, kita ada pendengaran, guru pun biasanya boleh berucap. So, murid penglihatan tak ada masalah. Yang boleh mendengar apa yang diberitahu oleh guru dalam semasa di dalam Google Meet. Itu yang pendapat saya. Ya, betul tu Cik Lucia. Memang murid di sekolah saya pun yang masuk Google Classroom dan juga Google Meet tu memerlukan bantuan daripada ibu bapa. Di situ pentingnya ibu bapa. Ya, betul. Ada lagi sebarang soalan ke? Saya ada soalan. Boleh. Okey, untuk Dr. Sam, saya nak tanya berkaitan pelajar ADHD iaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Okey, ada tak cadangan untuk strategi dalam yang sesuai untuk membantu pelajar ADHD mengikut perkembangan terkini? Ada cadangan untuk membantu mereka tak yang pelajar ADHD ni? Okey, nama siapa ya?
Nama saya Nur Azmar Rizal. Oh, daripada kampus antarabangsa tadi, bahasa. Ya, saya. Okey. Yang paling penting adalah kita letakkan dia di tempat yang sesuai lah, sama ada sekolah pendidikan khas. Kalau dia tidak boleh di program inklusif, kita letakkan dia, kalau dia tak boleh inklusif penuh, letakkan dia separa inklusif. Kalau tidak boleh separa inklusif, kepada program integrasi. Kalau tidak dalam program integrasi, kita letakkan mereka ke sekolah pendidikan khas. Okay, jadi yang paling utama pemulaannya tu perlu betul lah, kena letakkan pelajar tersebut di tempat yang betul. Okay, di sama ada program inklusif penuh, separa, integrasi ataupun pendidikan khas. Jadi bila tempat sudah dia ada tempat yang betul, intervensi itu akan berjalan lah. Guru-gurunya akan menjalankan intervensi seperti yang saya katakan tadi. Kita ada rancangan pengajaran individu RPI tadi, RPI tadi kan. Jadi dengan RPI itu yang akan membantu setiap murid supaya mereka boleh belajar dengan lebih berkesan, termasuklah murid yang dengan ADHD tadi. Okey, harapnya menjawab soalan. Ataupun kalau Cikgu Amir ada apa-apa nak tambah lagi? Terima kasih Dr. Sam. Saya ada satu soalan daripada penonton di YouTube. Pelaksanaan pengajaran secara inklusif merangkumi kesediaan guru, sama ada guru pendidikan khas atau guru arus perdana, bagi memastikan keberkesanan PDP. Apakah peranan cikgu sebagai guru pendidikan khas bagi memastikan guru di kelas arus perdana benar-benar bersedia menerima dan mengajar murid keperluan khas kelihatan ini? Okey, terima kasih kepada individu yang mengajukan soalan tersebut. Okey, bagaimana untuk guru pendidikan khas tu memastikan kesediaan rakan guru aliran perdana untuk mereka mengajar murid-murid MBK perlihatan tadi dalam program di kelas arus perdana ialah melalui proses perbincangan. Setiap kali untuk sesi kelas, guru aliran perdana dan juga guru pendidikan khas iaitu guru resource tadi akan berbincang tentang strategi yang nak digunakan, pendekatan ataupun apakah alat-alat bantuan yang perlu disediakan oleh guru resource. Guru resource ataupun guru pendamping ni akan bertindak untuk menyediakan bahan yang diperlukan oleh murid MBK pelihatan yang berada di kelas arus perdana. Tugas guru arus perdana ialah mengetahui dari segi konten dan juga tahu bagaimana cara pengenalan seperti yang kita dah bincangkan tadi dekat atas, iaitu bagaimana cara untuk tackle murid ni dan jangan takut untuk bertanyakan soalan sewaktu di dalam proses PDPC, kerana murid-murid ini kebiasaannya telah di-groom oleh guru resource ni untuk bersedia untuk berada di dalam kelas inklusif, dan jika ada sebarang masalah macam tidak boleh mengikuti sesetengah tajuk ataupun topik sewaktu sesi pembelajaran, guru arus perdana, guru aliran perdana boleh berbincang dengan guru resource tentang masalah yang dihadapi dan mencari jalan penyelesaian sesuai dengan keperluan murid tersebut. Dan saya rasa tiada masalah ataupun kurang masalah dari segi tentang kesediaan apa semua ini, kerana kebiasaannya menurut rakan-rakan guru yang berada di program pendidikan inklusif, kebiasaannya mereka akan menemani murid tersebut selama seminggu, dan kalau murid tersebut adalah murid yang telah boleh berdikari ataupun boleh tidak memerlukan bantuan daripada guru resource, mereka akan pairingkan dengan rakan pendamping ataupun sebagai bagi sistem ataupun salah satu modul dalam PPI adalah modul rakan inklusif, iaitu memasangkan MBK tersebut dengan
murid arus perdana supaya murid arus perdana tadi dapat membantu murid tersebut sewaktu sesi PDPC selain daripada kesediaan guru aliran perdana yang mengajar subjek tersebut juga. Okey, terima kasih Cikgu Amir. Saya terbuka majlis kepada soalan terakhir. Siapa ada soalan terakhir kan? Okay, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya, Cikgu Sina? Boleh. Okay, soalan saya ni merujuk kepada ketika ini IPGKIK telah menjadi sebagai satu institusi pendidikan inklusif. Ya. Okay, jadi saya nak tanya Cikgu Amir, sebagai cikgu yang ada pengalaman mempunyai rakan guru yang juga daripada OKU Pelihatan, apakah 1,000 lagi yang guru-guru OKU Pelihatan terpaksa hadapi semasa menjadi guru di sekolah, terutamanya dalam menangani tingkah laku murid-murid? Okey, terima kasih Dr. Adijah atas soalan yang sangat bernas itu tadi. Okey, apa contoh tribulasi ataupun mehnah ataupun ujian yang dilalui oleh rakan-rakan guru yang merupakan individu OKU Pelihatan dalam mengendalikan murid-murid, sama ada murid-murid pelihatan ataupun ada setengah daripada mereka, kebanyakan ada juga yang tidak dapat memasuki sekolah pendidikan khas ataupun program pendidikan khas integrasi pelihatan yang berada di sekolah-sekolah aliran perdana. Antara ujian yang dihadapi oleh mereka ialah ini bergantung atas individu kerana faktor kemahiran orientasi dan mobiliti seseorang guru itu memainkan peranan penting. Sama ada guru itu boleh bergerak sendiri dan sebagainya, sangat memainkan peranan penting sewaktu proses PDPC, sama ada dia perlu dibantu oleh murid ataupun tidak. Ianya bergantung kepada cara didikan ibu bapa dan juga sewaktu proses persekolahan. Tetapi dalam kerjaya sebagai seorang guru OKU Pelihatan, antara ujian yang dihadapi oleh mereka ialah kekangan yang dihadapi oleh mereka ialah seperti nak menangani tingkah laku murid itu. Contoh murid busy dalam kelas, kadang-kadang dia tak tahu murid berada di mana, jadi memerlukan bantuan pembantu pengurusan murid ketika berada di dalam kelas. Dan antara saya rasa kekangan yang kecil lah yang lain tu, dari segi tingkah laku tu memang dia perlu ada pembantu pengurusan murid. Di sinilah kebijaksanaan pentadbir di kelas-kelas ataupun waktu-waktu macam seperti di sekolah saya, pentadbir sentiasa mengingatkan jika waktu kelas tersebut ialah waktu kelas guru OKU Pelihatan, diminta pembantu pengurusan murid berada di dalam kelas tersebut bagi membantu proses pengawalan tingkah laku murid. Dan kekangan kecil yang lain saya rasa bagi ujian yang dilalui oleh guru-guru OKU Pelihatan ini adalah dari segi contohnya bila nak tanda hasil kerja murid yang celik. Jadi mereka perlu memerlukan bantuan guru-guru di sekeliling dan juga bantuan pembantu pengurusan murid, dan selain itu juga dalam proses penyediaan soalan, kalau nak soalan yang bercetak tu memang perlukan bantuan guru lah. Kalau yang memerlukan gambar rajah gambar ke, memang memerlukan bantuan guru celik lah untuk mencetak bahan tersebut. Tetapi kita pun, guru yang celik ni pun ada kebergantungan kepada guru OKU Pelihatan, saling memerlukan sebenarnya. Kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu, kadang-kadang nak buat gambar rajah timbul tu sama ada sesuai atau tak dengan murid pelihatan. Jadi kena pergi rujuk dengan guru OKU Pelihatan. Jadi di sinilah pentingnya kesaling hubungan, kesaling fahaman, kolaboratif, saling memahami, sikap positif. Yang guru normal ni jangan rasa guru fikir ni jangan rasa guru OKU Pelihatan ni menyusahkan, tak cukup masa nak bantu ni. Kita kena bantu sebabnya mereka memerlukan bantuan kita. Jadi kita memang kena bersikap positif, luangkan masa untuk bantu mereka, sama ada di dalam waktu bekerja ataupun luar waktu bekerja, kerana mereka memerlukan bantuan kita. Dan minat ataupun ujian ni bergantung kepada
OKU pelihatan tu. Kerana kebanyakan OKU pelihatan, guru OKU pelihatan yang saya jumpa, kebanyakan mereka berdikari. Diorang boleh susun sendiri buku teks braille di dalam kelas tanpa perlukan bantuan. Boleh naikkan daripada tingkat 1 turun ke bawah. Jadi saya berdepan dengan guru OKU pelihatan yang kebanyakannya adalah individu yang sangat berdikari melalui pengalaman hidup macam yang Dr. Sam cakap tadi, kerana didikan sewaktu berada di sekolah pendidikan atau pendidikan khas ataupun program pendidikan inklusif itu membantu mereka untuk get well dengan keadaan persekitaran mereka apabila bergelar sebagai seorang guru. Tetapi adalah setengah benda yang memerlukan bantuan orang cilik itu kita tak boleh nafikan, sebab tu Tuhan Allah dah menciptakan dengan sangat cantik setiap makhluk ataupun kejadian yang dia buat. Okay. Saya rasa itu sajalah perkongsian saya. Mungkin saya tambah sikit untuk OKU penglihatan, terutamanya yang mengajar di arus perdana kan. Kemahiran menyelesaikan masalah dan problem solving skill dan creative thinking tu perlu tinggi lah, sebab saya mengajar pelajar biasa tapi mereka adalah pelajar universiti, mungkin masalah tingkah laku tu tak banyak, tapi ada juga isu-isu yang memerlukan saya mencari solusi lah, dan saya tak ramai pensyarah OKU penglihatan, jadi saya kurang orang untuk dirujuk. Okey, sumber rujukan saya tu kurang. Jadi dekat sini saya rasa kemahiran untuk menyelesaikan masalah, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif tu adalah penting untuk OKU penglihatan yang ingin mengajar di program arus perdana. Memang tiap-tiap hari akan ada isu yang akan timbul. Jadi kita kena sentiasa berfikir, buat pengubahsuaian supaya kita dapat melakukan kerja kita dengan lebih efektif. Ya, terima kasih Cikgu Amil dan juga Dr. Shen dan juga Dr. Alijah. Nampaknya sampai di sini sahaja dapat kita bersama dalam slot forum bicara inklusif OKU, kurang upaya penglihatan, kesedaran dan tanggungjawab. Saya bagi pihak penganjur, khususnya IPG UMUHAS Kuala Lumpur, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada dua orang ahli panel yang diundang khas, iaitu Dr. Ahmad Syamsudri dan Cikgu Amil Ikhwanuddin. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah daripada IPG, Bahasa Antarabangsa, pensyarah IPG, KDA, dan juga semua siswa-siswa yang lain. Sebelum mengundur diri, saya memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan slot ini terdapat kedua kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya segala kelemahan itu adalah atas ucapan saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali majlis kepada pengurusi majlis, Dr. Hairul. Terima kasih kepada Cikgu Sia, terima kasih kerana telah dapat mengendalikan acara yang cukup menarik pada petang ini. Baik, Cikgu Sia merupakan pelajar program intervensi tambah option bagi pendidikan khas. Tahniah Cikgu Sia ya kerana sudi untuk menjadi moderator, dan terima kasih juga kepada dua ahli panel iaitu Encik Amil Ikhwanuddin dan juga Dr. Sam pada petang ini. Jadi pada hari esok kita akan kembali dengan tajuk kedua iaitu berkenaan dengan OKU pendengaran bersama dengan tiga panel yang cukup menarik. Jadi jangan lupa bersama-sama kita pada hari esok 2:30 petang pada waktu yang sama, dan saya telah masukkan ke dalam mesej ni iaitu link kehadiran bagi SPL KPM untuk perkhidmatan KPM. Dengan itu kita sudahi petang ini dengan majlis kita pada petang ini. Kita akan bertemu lagi pada hari esok. Ribuan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sam. Terima kasih Ya, Cikgu Amil. sama-sama Dr. Alijah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sam dan Encik Amil. Kita tunggu dulu ya Dr. Sam. Tak pasal kita tunggu dulu. Ya.
Dia tunggu dulu kot, tak ada apa-apa nak cakap tu. Okay, boleh.